Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على خاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قضيتي قلتي قدير. Dimuliakan Fadhil Tuan Imam Surau An-Nur Seksyen 20, pengurusi surau, barisan ahli Tuan Kuasa, khususnya muslim dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah kerana kita dapat hadir pada hari ini untuk mendengarkan bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, yang mana pada hari ini pembacaan kitab ini adalah yang pertamalah. Dan semoga dengan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah kita semua Allah berikan dalam hati kita ini cinta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syama'il Allah sesenama dia asal daripada perkataan shimal, dan shimal itu mempunyai pelbagai pengertian. Di antara pengertian shimal ataupun syama'il iaitu kelakuan, tabiat, kebiasaan dan tata cara seseorang. Dan syama'il itu merangkumi sifat-sifat tubuh badan seseorang dan sifat-sifat kepribadian, iaitu akhlak. Maka bila kita sebut mengaji Syama'il Muhammadiyah, maksudnya kita mengaji dua perkara yang besar. Yang pertama, kita belajar tentang sifat-sifat tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rambut Nabi, bagaimana kening Nabi, bagaimana lidah mulut Nabi, bagaimana tangan Nabi, bagaimana badan Nabi dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, kita belajar tentang akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak Rasulullah termasuk daripada bahagian kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan bacakan kitab yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang mana karangan Imam At-Tirmidzi ini adalah di antara karangan yang sangat masyhur, Asy-Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam At-Tirmidzi. Allah SWT. Al-Imam At-Tirmidzi adalah salah seorang ahli hadis yang sangat masyhur, Al-Hafiz dalam bidang hadis, dan dilahir pada tahun 209 Hijrah. Allah SWT. Dan Allah SWT, cukuplah kata ulama dikatakan Al-Imam At-Tirmidzi ini seorang yang sangat hebat kerana gurunya sendiri Al-Imam Bukhari mengambil ilmu daripada dia. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dia ada 3 orang guru yang sangat utama di sisi dia. Yang pertama adalah Al-Imam Bukhari. Ini guru dalam bidang hadis dan juga fiqh. Yang kedua Imam Muslim. Yang kedua Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud, Imam Muslim, Imam Bukhari, ini adalah di antara guru utama pada Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala.
Allahumma salli ala Muhammad. Dan di antara kemuliaan Al-Imam Tirmizi adalah guru utamanya Al-Imam Bukhari sendiri mengambil ilmu daripada dia. Dalam kitab hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari, ada hadis-hadis yang Imam Bukhari riwayatkan dan ambil hadis itu daripada muridnya Al-Imam Tirmizi. Bila guru ambil ilmu pada murid itu menunjukkan kemuliaan, cukup menunjukkan keistimewaan anak murid itu. Dan ini juga adalah tanda tawaduknya rendah diri para ulama terdahulu, kerana mereka tidak melihat usia untuk mengambil ilmu. Mereka tak lihat pangkat. Guru, kalau murid dia ada ilmu, dia akan ambil ilmu pada murid dia. Dulu Tunggu Jirifa'i dulu duduk pondok dengan Tunggu Jirifa'i. Tok Guru cerita tentang ada seorang ulama di Baling, di Kedah, sangat alim, sangat faqih, sangat berilmu, wara', ahli ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari Jumaat akan ada 2 kuliah. Yang pertama 9 sampai 10, 8.30 sampai 9.30. Yang kedua 9.30 sampai 10.30. Alim wara' ini, guru yang hebat ini, dia mengajar pukul 8.30 tu, yang permulaan tu. Bila habis dia mengajar, masuk guru yang lain untuk sesi kedua, dia tak balik. Dia duduk di depan dan dia tak ada ilmu. Sedangkan dia tunggu pondok. Dia alim tapi dia ambil ilmu lagi daripada orang yang lebih muda daripada dia, orang yang dipanggil apa, guru-guru yang lain. Kerana ilmu ini tidak ada had. Ilmu ni kita jangan kata ulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dulu saya waktu anak pemuda masjid. Saya jadi pemuda masjid dulu. Pemuda masjid lagi, pemuda masjid Ihsan di Al-Star. Dulu ada seorang yang saya tengok dia, kalau ulama-ulama guru main mengajak, dia tak masuk dengan kuliah, tapi dia pergi minum kedai kopi. Kedai kopi tepi masjid saja. Kalau dia tak masuk kuliah, dia balik rumah itu lain. Mungkin ada kewajipan yang lain, mungkin dia balik itu ada buat benda-benda yang kewajipan lah. Tapi ni tak masuk kuliah, dia AJK masjid apa semua, lepas tu dia duduk kedai kopi sebelah masjid. Memalukan. Allah SWT. Satu hari saya tanya dia, waktu muda-muda dulu kita ini darah panas lah. Muda-muda kan, Allah SWT, umur kita belasan tahun. Jadi saya ni jadi berani lah. Muda-muda ni dia tak fikir panjang lah. Saya pergi kat dia, kata, "Pakcik, siapa pakcik tak masuk Malay ilmu?" Dia kata, "Ustaz-ustaz yang datang mengajar di masjid kita ni, ilmu-ilmu yang mereka ajar ni semua adalah ulangan bagi saya. Saya dah belajar semua," kata dia. Sedangkan fiqh pun dia tak lepas lagi. Dan dia bukan bidang agama, tak pernah mengaji pondok. Dia kerja-kerjaan lah, tak mengaji pondok, tak pernah mengaji talaqi kitab. Tapi dia boleh buat satu kenyataan, ilmu yang diajar di masjid-masjid dan surau itu hanya ulangan dan tak perlu kita dengar. Apa ulangan, kata dia? Nak dengar apa ulangan? Semua saya dah belajar, kita dah mengaji dah dulu. Masya Allah, sombong. Alhamdulillah min dzalik. Tapi kita tak kata apa, kita hanya minta hidayah kepada orang yang faham macam tu. Tengok Imam Bukhari, seorang yang alim, seorang yang kitabnya itu diterima di seluruh alam, kitab hadis yang diiktiraf oleh semua ulama-ulama, tetapi dia mengambil ilmu daripada murid dia sendiri yang lebih muda daripada dia. Ini akhlak. Bahkan itulah sifat-sifat para sahabat Nabi SAW. Kebanyakan, hampir semuanya ahli hadis yang menghafal hadis Nabi SAW di kalangan para sahabat, mereka adalah anak-anak muda. Siapa dia? Al-Imam Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, anak muda. Sayyidina Abdullah bin Abbas, anak muda. Sayyidina Abdullah bin Umar, anak muda. Sayyidatina Aisyah, anak muda. Sayyidina Anas bin Malik, anak muda. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, anak muda. Tetapi al-sahabah tidak pernah langsung buat kenyataan, ini anak-anak muda ni mengajar ni. Tak, mereka ambil hadis. Bahkan Allah jadikan as-sahabah Nabi SAW yang mengajikan Nabi, kebanyakannya semua anak muda. Karena kata ulama, hikmahnya apa? Supaya lepas Nabi wafat, anak-anak muda ni nak hidup lama lagi, maka ilmu Nabi disebar. Kalaulah sahabat-sahabat Nabi SAW sebayar dengan Nabi, bila Nabi umur 63, sahabat-sahabat umur 63, lepas tu berapa tahun lepas tu nak hidup, tak sempat nak sebarkan hadis. Tapi Allah jadikan sahabat-sahabat Nabi yang hafal ilmu, yang belajar hadis, yang duduk dengan Nabi, umur mereka belasan tahun saja. Bila Nabi wafat, mereka baru 20-an, mereka baru 30-an, maka mereka hidup lagi 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun sampai ke hadis. Ini adalah perbuatan Allah, takdir Allah dan susunan dan aturan Allah kepada Nabi Muhammad,
Dan ini salah satu daripada Allah nak tolong agama Nabi Muhammad, Allah nak tolong agamanya, Allah nak tolong rasulnya. Allah jadikan sahabat-sahabatnya yang belajar dan ambil hadis ini adalah anak-anak muda. Dan sahabat selepas itu pun tidak malu dan tidak segan untuk ambil hadis daripada sahabat-sahabat Nabi yang lebih muda. Allah SWT. Jadi bukan umur yang kita nak bicarakan. Yang kita bicarakan adalah mengambil ilmu, kita amal ilmu yang kita dengar itu saja. Ada orang dia kata saya nak belajar dengan orang tua saja, orang muda saya tak mau dengar. Allah SWT. Okey, tapi kamu kena amal ilmu yang kamu belajar daripada orang tua tu. Tapi kalau kamu pilih guru, yang muda tak mau ngaji, yang tua nak ngaji, tapi tak amal, sama saja. Allah SWT. Yang penting adalah amal. Kita tak mau hanya cakap, kita nak amal lah. Na'udzubillah min dzalik. Tak mau cakap saja. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai mereka yang beriman, Allah SWT, kenapa kamu itu duduk bercakap benda yang ma la taf'alun, benda yang kamu tak buat? Allah SWT. Hanya ilmu tapi tak amal. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah kamu cakap apa yang kamu tak buat. Tak ada kesungguhan dan beramal. Hanya ilmu. Kata Imam Ghazali, orang yang berilmu belum lagi selamat kalau dia tidak beramal ilmu dia. Allah SWT. Imam Ghazali kata dalam kitab Allah SWT, ayyuhal walad, orang yang berilmu tidak amalkan ilmu dia belum lagi selamat. Dia seumpama seorang yang nak diterkam oleh singa. Dia ada senjata tapi dia tak guna. Senjata tu ilmu. Singa diterkam, dia tak berkeluar apa pun. Pistol tak berkeluar, senapang tak berkeluar, panah tak berkeluar. Akhirnya dia dibaham oleh singa. Tapi orang yang amalkan ilmu dia ada senjata dan dia guna senjata tu, dia amal, maka dia selamat. Maka hanya orang beramal dengan ilmunya akan selamat nanti di akhirat. Dan orang yang tidak amalkan ilmu dia, takut na'udzubillah dia azab dulu sebelum masuk ke syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukanlah kita ini sampai sembahyang 1000 rakaat nak amal, tak. Yang penting apa yang kita cakap pada orang kita cuba amalkan. Allahumma salli alaihi wasallam. Kita mujahadah maksudnya. Kita mengajak orang di samping kita ini perbaiki diri kita. Itu lebih baik. Dan kita mengajarkan ilmu, kita sampaikan dakwah kepada orang bukan sebab nak ajak orang, nak ajak diri kita dulu. Kena kata ke diri kita, engkau malas, engkau tak bangun subuh, engkau Quran malas, engkau zikir kurang, kau lupa Allah, aku kita ni. Bukan orang semua dah baik. Al-Imam Allah SWT, guru kita yang mulia Al-Habib Umar. Habib Umar kata apa? Habib Umar pernah kata, dia kata, ya Allah, kalaulah dalam perasaan hati aku ini ada rasa perasaan lebih baik pada muridku, hancurkan Darul Mustafa, kata dia. Jadikan batu balik. Aku tak inginkan Darul Mustafa ni. Kenapa tak ada manfaat? Aku iblis. Kerana iblis dirasakan lebih baik pada orang. Alhamdulillah. Itu fahaman ulama awliya salihin. Allah SWT. Dan kita menyampaikan ilmu pada orang bukan sebab kita menganggap aku lebih baik. Tidak. Seperti mana kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Allah SWT. Satu hari Imam Sufyan Ats-Tsauri duduk dengan ahbab murid-murid dia. Dia kata, wahai muridku, wahai sekalian kamu semua, aku mengajarkan kamu ilmu bukanlah aku lebih baik daripada kamu, bukanlah aku yang paling sempurna daripada kamu. Katanya, kalaulah seseorang nak tunggu baik dulu, sempurna dulu, barulah ajarkan ilmu, nasihat tidak ada orang yang ajarkan ilmu, tidak ada orang beri nasihat dakwah, tak ada. Bila kita nak sempurna? Kita tunggu sempurna bila kita nak sempurna? Kita tunggu banyak ilmu, takkan banyak-banyak ilmu kita. Kenapa? Lagi kita mengaji, lagi banyak ilmu kita tak faham. Lagi kita banyak mengaji, lagi banyak kita nampak aku makin sikit ilmu, makin luas ilmu. Bila kita nak berilmu? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Cukup. Maha suci Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak satu ilmu pun kepada kami melainkan apa yang ma 'allamtana, kau ajarkan kepada kami. Jadi Allah SWT, Ustaz Azhar Idrus hafizallahu ta'ala, yang terpendakwah yang Allah beri kekuatan pada dia untuk menarik ribuan orang, jutaan orang. Ustaz Azhar Idrus, saya pergi Terengganu baru ni jumpa dia, sembang-sembang dan sembang dengan dia punya khadam apa semua, dia punya PA lah. Kata PA dia ikut Azhar Idrus ni sejak orang tak kenal dia, sejak orang mengaji seorang dua orang dia. Seorang mengaji dia dulu, seorang dua orang mengaji dia awal-awal dulu. Dia ikut 25 tahun lah kata dia. Ustaz Azhar Idrus ni jadi alim sebab apa? Sebab kesungguhan dalam nak mengajarkan ilmu. Dia contoh dia pergi ngaji dengan tok guru dia di rumah ke rumah. Dia ngaji
Contoh ada ngaji satu muka ni, dia balik dia mengajak orang satu muka tu, ada ngaji. Esok mengaji satu muka, dia balik mengajak sampai dia alim. Kenapa? Kita kalau mengaji kita ajak ilmu tu kita akan ingat. Itu dia panggil apa? Cara Ustaz Azhar Idrus yang menjadi ulama ataupun pendakwah yang sangat hebat dan ingat hukum-hukum tu. Kenapa? Dia praktikkan, dia sebarkan ilmu, dia ajarkan pada orang. Dia tak mengaji, dia tutup. Kita paling kurang baca dekat isteri dan anak kita lah. Baca kat isteri kita. Tadi ngaji Syama'il ni nak baca sikit semuka. Ini. Satu hari kita akan jadi pendakwah. Satu hari kita akan jadi orang yang bagus dalam menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena kita belajar, kita mengajar. Belajar, kita mengajar. Belajar, kita mengajar. Jangan tunggu habis dulu mengaji baru nak mengajar. Allah sedar. Mengajarlah, mengajar. Dah ada ilmu mengajar. Paling kurang mengajar keluarga kita, paling kurang. Allah sedar macam tu Okey. Tetapi kena jaga disiplin adab. Di antara disiplin kita kalau mengajarkan ilmu, sebelum habis kita menuntut ilmu, di antara disiplinnya kita hanya boleh sampaikan apa yang kita belajar. Yang kita tak tahu, kena kata tak tahu. Kata ustaz apa hukum ni, dia tak mengaji, tak sampai ke bab tu, dia kena kata apa? Saya tak belajar lagi yang tu, saya tak tahu yang tu, nanti saya tanya guru saya. Itu disiplin dan adab. Ada orang dia risau kalau orang kata dia tak ada ilmu. Macam mana nak dekat dengan Allah, nak kenal Allah, nak besarkan diri sendiri. Ada orang kata ustaz boleh tak buat macam ni? Saya boleh. Ustaz boleh tak baca kitab ni? Boleh. Dia tak boleh. Dia takut, kata tak boleh, takut masyarakat kata kamu tak ada ilmu. Kita bagus kalau orang kata tak ada ilmu, lebih semangat kita mengaji. Apa masalahnya? Kata para arifin billah, kalau kamu tak sanggup orang lekehkan kamu, orang kata pada kamu, orang merendahkan kamu, kamu tak boleh mencapai martabat aulia. Tak boleh. Tak sanggup orang terendahkan kita. Contoh, orang tanya kita tak boleh jawab. Orang akan rendahkan kita. Lah kata alim sangat, hak ni tak boleh jawab. Kita ridha, kita suka pula. Tak apalah, memang aku tak alim pun, aku boleh mencapai martabat aulia. Boleh jadi wali Allah, boleh bersih jiwa. Kenapa? Sentiasa memandang diri dia ni tak ada apa, ilmu tak banyak, ilmu pun Allah bagi, aku tak faham banyak lagi. Ini orang ada hamba kepada Allah SWT, hamba Allah SWT. Jadi saya kalau senang kita cara kita ni, kalau orang tanya soalan yang paling saya suka saya kata saya tak tahu. Senang, tak pening. Tanya ustaz lain, tak payah pening, tak pening-pening nak fikir soalan macam nak jawab kat dia. Allah SWT senang. Apa maknanya kita nak jawab juga? Allah SWT itu jaga-jaga. Ada dulu kita pernah duduk satu program. Ada seorang ustaz tu lah, tak sebut nama. Dulu waktu saya sekolah dulu, orang tanya dia, ustaz, soalan ni macam mana? Orang tanya dia. Dia tak jawab, kata dia tak tahu. Sebab dia PhD, doktor lah. Dia tak kata dia tak tahu, tapi dia pusing, dia kena tak jawab pun. Akhirnya dia kata apa? Saya tak dapat nak jelaskan sebab ini ada teknikal, kata dia. Nanti saya jelaskan, nanti tuan-tuan tak faham, kata dia. Teknikal sikit, kata dia. Nantilah. Teknikal apanya kamu tak faham? Kalau kita faham, kita boleh faham ke orang. Kalau kita reti, kita boleh reti ke orang. Tak faham lah tu, dia pusing. Senang sekali kita kata apa? Ya, saya belum saya PhD, saya banyak saya tak tahu lagi. PhD bukan menentukan kita ni paling baik ilmu. Kadang-kadang PhD menentukan kita paling bodoh pula. Oh, bodohnya PhD ni orang kata. Akalnya bodoh, pemikirannya bodoh, macam budak-budak. Tapi ada orang PhD yang bijak. Ada orang PhD yang memang bijak. Kenapa? Dia terbuka. Dia bukan setakat ambil ilmu PhD dia, tapi dia ambil ilmu dari orang lain pula. Ngaji lagi, ambil lagi, baca lagi, luaskan ilmu dia. Bijak dia. Jadi PhD bukan menunjukkan orang tu paling cerdik. Tidak. Paling banyak ilmu, tidak. Kenapa? PhD itu satu bidang yang dia ambil tu. Banyak lagi bidang-bidang belum dia tahu. Maka PhD itu bukanlah untuk kita bangga aku paling berilmu, tapi untuk beri semangat pada kita. Semangat apa? Aku dah sampai PhD, aku nak belajar lagi, kena belajar lagi. Ilmu makin luas. Banyak orang PhD yang bagus lah. Yang tak bagus tu sikit-sikit sajalah. Okey ya. Allah senang. Okey, nanti marah pula orang PhD. Kita semua ada PhD, penyakit asal dengki. Senang. Jadi tak apalah. Jadi bagus orang PhD, kita pujilah. Bukan senang dapat PhD ya. Susah. Tapi Allah SWT jadikan PhD kita itu semangat, lebih semangat kita untuk mentelaah lagi ilmu. Kerana ilmu lagi luas. Al-Imam Syafi'i mengatakan, semakin aku belajar ilmu, semakin aku nampak diriku jahil. Kata Imam Syafi'i. Kenapa? Semakin mengaji semakin nampak luas, tak terjangkau ilmu. Ilmu ni umpama kita berenang dalam laut, tak ada tepi-tepi, tak jumpa tepi, itu ilmu. Allah SWT. Al-Imam Nawawi tenggelam dalam ilmu. Allah SWT. Sampai dia tak peduli lah makan minum dan juga
kahwin, berkeluarga dan sebagainya. Tenggelam dalam ilmu, tak jumpa jalan keluar. Tenggelam. Tabahur, ilmu melaut. Ilmu banyak. Sehingga mengarang kitab. Sibuk mengarang kitab Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi diriwayatkan oleh muridnya, Imam Nawawi ni setiap hari dia akan minum segelas air dan makan sekeping roti. Itu Imam Nawawi. Tu belakang kitab banyak. Orang alim sungguh. Setiap hari segelas air, sekeping roti. Macam mana boleh hidup? Wallahu alam. Imam Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam Nawawi diriwayatkan oleh murid-muridnya, satu hari Imam Nawawi dia belajar banyak sangat hari itu, sampai 15 bidang ilmu sehari dia belajar. Dia nak hafal, nak tulis lagi sampai tahap kepala dia panas. Dia ambil air, dia basahkan kain, dia ambil kain basahkan dengan air, dia letak atas kepala dia. Murid-muridnya melihat keluar asap. Kenapa? Tekan otak dia. Ilmu. Imam Nawawi. Kita tekan otak PUBG, masya-Allah. Allah senang. Macam nak tembak, macam nak masuk ni, macam nak ranking, nak atas apa semua. Allah senang. Awliya salihin, mereka terdahulu sungguh-sungguh fikir ilmu, belajar, cari cahaya Allah SWT. Orang ni cari game. Alhamdulillah. InsyaAllah di sini anak muda tak main game, insyaAllah. Kalau main game tak main kuliah. Kita husnuzan, insyaAllah. Okay. Allah. Jadi kurang-kurangkanlah main game tu, jaga-jaga. Saya tengok ni orang tua-tua main game. Ya kan dia? Tuan main game makcik-makcik tu, tok-tok tu sambil tengok cucu main game. Ada juga bahaya, jaga-jaga benda tu melarangkan kita. Jadi Allah senang amat, kita balik pada kitab kita. Jadi Imam Bukhari ni ambil ilmu pada Imam Tirmizi, menunjukkan kemuliaan Imam Tirmizi. Bahkan ulama lain memuji kitab Imam Tirmizi Syama'il ini. Kata ulama, Syama'il Imam Tirmizi ini sangat sempurna. Sehingga kan siapa belajar Syama'il Imam Tirmizi, setiap bab yang dimasuk seolah dia melihat Rasulullah di depan mata dia. Siapa nak melihat Nabi, ngaji Syama'il ni Imam Tirmizi. Kenapa? Dia bahas detail. Nabi ini, Nabi macam ni, rupa Nabi macam ni, tubuh badan Nabi macam ni. Seolah kita melihat Nabi di depan mata kita. Yalah tak nampak lah, ini bahasa saja. So kita macam Rasulullah. Rasa agung mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita masuk pada bab pertama. Allah senang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bab berkaitan, muka surat 12, siapa ada PDF ni. Bab berkaitan dengan kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua bab. Yang pertama bab khuluqiyah. Khuluqiyah ni apa? Bab tentang kejadian tubuh badan Nabi, ciptaan Allah, ciptaan Nabi macam mana. Itu khuluqiyah. Bahagian kedua dalam kitab ni khuluqiyah. Khuluqiyah atau apa? Akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Terus bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bil-tawil al-ba'in wala bil-qasiri wala bil-abyad al-amhaq wala bil-adam wala bil-ja'd al-qata' wala bis-sabti ba'atha Allah ta'ala ala ra'si 40 sanatan faqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyati 20 sya'ratan bayda. Allah senang. Sifat Rasulullah kita tengok. Siapa rindu Nabi, baca kitab Syama'il, dia akan lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah senang. Soal dia melihat Nabi, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tak nampaklah wajah sebab tak pernah tengok kan. Tapi macam Allah Rasulullah macam tu. Bahkan kalau siapa nak dan ingin nak mimpi Nabi Muhammad, baca Syama'il banyak-banyak. Mimpi Rasulullah. Kerana orang baca Syama'il dia akan terbayang-bayang. Rasulullah macam mana? Aku tak pernah lihat wajah dia, tapi hebatlah dia ni. Akhlaknya, peribadinya, tubuhnya macam mana Rasulullah. Rindu mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah senang. Okey ya. Terus Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi. Laisa bitawilil ba'in. Nabi itu tak terlalu tinggi. Senang. Saya kalau baca Syama'il, baca bahasa Nabi ni sampai subuh tak apa. InsyaAllah saya berhenti lagi. Sebab kata ulama, membicarakan tentang Nabi Muhammad, kesempurnaan Nabi Muhammad tak akan habis-habis. Yang akan habis apa? Umur kita habis. Dunia ni habis, kiamat. Cerita tentang kesempurnaan Nabi belum habis. Itu tentang kesempurnaan Nabi. Makhluk Allah paling sempurna. Bagaimana kalau kita nak bicarakan tentang kehebatan, keagungan, kesempurnaan Allah? Lagilah. Tak boleh nak capai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok yang pertama,
Nabi tu laisa bitawilil ba'in. Nabi tak terlalu tinggi. Apa maksud terlalu tinggi? Allah selamat. Terlalu tinggi dia panggil kurang elok lah. Allah selamat. Dia panggil macam kurang sempurna kalau terlalu tinggi. Yang sempurna apa? Sedang-sedang. Allah selamat. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang sangat tinggi. Siapa? 3 orang. Yang pertama, Allah selamat, Muhammad Rukanah ni apa? Yahudi ahli gusti yang pernah ajak Nabi SAW bergusti dengan dia. Pernah satu hari Nabi SAW lalu di depan gelanggang Rukanah, WWE, WWF ni gusti betul. Nabi lalu, dia tengok Nabi ada pengikut, dia nak malukan Nabi. Yahudi kejar dia nak jatuhkan umat Islam tu Yahudi. Kita jangan ikut Yahudi. Kalau kita jatuhkan umat Islam, kita sama dengan Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kata kamu akan ikut Yahudi, Nasrani. Sejengkal bisyibran bisyibrin, dhira'an bidhira'in. Jengkai demi jengkai, sahasta demi sahasta. Kamu ikut Yahudi, kata Nabi SAW, ya Nasrani di akhir zaman. Sampai mereka masuk dalam bewak pun kamu ikut. Hati-hati ya. Kita tengok ustaz ni salah sikit pakat jatuhkan. Yahudi perangai tu. Kita tengok kawan kita ada salah sikit pakat jatuhkan. Yahudi perangai tu. Kita tengok kawan kita ada sikit silap, tersilap, mungkin jual produk dia apa semua, pakat jatuhkan. Pakat viral. Tengok, aku dah kata produk ni ada masalah. Tengok, pakat jatuhkan. Kan bagus kita betul kan? Kita beri semangat pada dia untuk bangkit pada kejatuh dia. Ini panggil Yahudi yang telah terjangkit pada umat ni. Sifat Yahudi dia panggil ya. Yang Nabi sebut bukan saya sebut. Allah SWT Muhammad. Okey, jadi Allah SWT Muhammad Rukanah jatuhkan Rasulullah. Kata, wahai Muhammad, kalau engkau ada keberanian, sila masuk gelanggang aku. Jom gusti dengan aku. Dia ingat Rasulullah SAW adalah orang yang tak berani. Sedangkan kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dalam satu hadis, kami bila waktu mana perang ni dah kemuncak, Allah SWT, dahsyat perang, paling depan sekali kami melihatlah Rasulullah SAW. Dan kami berlindung belakang Nabi. Nabi berlindung depan. Paling berani Nabi SAW. Allah SWT. Dia kata, mari gusti dengan aku. Nabi bukan nak tunjuk dirinya, tapi Nabi nak naikkan agama Allah. Itu pemikiran Nabi. Nabi kata, kalau aku menang kau akan masuk Islam. Kalau untuk Islam aku mau lawan dengan kau. Tapi untuk saja nak beradu kekuatan tak perlulah. Tapi untuk agama, ya, aku akan naikkan kamu. Allah SWT. Kita boleh lah, contoh kita ni Tuan Moy. Ada sontai, dia ni tak Islam lah. Dia kata, jom Tuan Moy dengan aku. Dia kata, boleh, syarat kalau aku menang hang masuk Islam. Boleh? Allah SWT. Lawan lah, tunggu apa lagi? Sparring lah. Jangan takut. Okey, Allah SWT. Nabi masuk. Dia kata, okey, kalau aku kalah aku masuk Islam. Nabi masuk. Dan Rukanah ini sejarah dia tidak pernah kalah. Siapa lawan dengan dia, dia akan menang. Dan tinggi dia 3 meter. Nak cerita tinggi dia tu. Tinggi dia 3 meter. Ini 3 meter tak? Ini 3 meter tak? 3 meter kan? Lebih kan? 3 meter tinggi mana? Ada konduktor sini. Konduktor tak? Ha? 9 kaki. Agak-agak tinggi dah, tinggi mana agak? Ni beam ni. Beam ni. Kat speaker tu lebih kurang. Tinggi. Kalau dia support kita pusing 10 kali kepala kita. Tinggi dan besar. Rukanah. Allah SWT. Dia masuk gusti dengan Nabi. Dia diserang Nabi SAW. Nabi dah kaki dah sikit saja, jatuh tersungkur. Dia bangun, serang lagi Nabi. Nabi dah kaki dah sikit saja, jatuh tersungkur. Kuat Nabi SAW. Sampai kali ketiga sama saja. Akhirnya dia kata apa? Sungguh ajaib apa yang berlaku pada hari ini. Tak pernah berlaku pada aku macam ni. Hanya Rasulullah dah sikit kaki dia jatuh tersungkur. Bukan tolak, bukan tumbuk. Nabi dah sikit kaki dah. Dah tu faham tak pasal Kuala Lumpur? Kuala Lumpur kata apa? Kuih. Kuih. Orang Kedah, Haji kita ni orang Kedah. Asal Kedah Pendang. Kuih. Dah. Ada lagi bahasa. Asal dia tu serang kita macam tu. Kaki kita sikit tak sana. Dia panggil apa? Kuis. Bentes. Masya-Allah, bulan kita belajar bahasa. Okey, bentes, kuis, dah semua boleh lah. Jatuh kali dia tak ajaib, dia bangkit. Rasulullah kata kat dia, engkau nak tengok ada yang lebih ajaib pada ni? Ada yang lebih ajaib pada ni? Dia kata, ada lagi lebih ajaib? Ya ada, kata Rasulullah. Nabi kata, engkau percaya tak kalau aku panggil pokok kurma,
Kalau aku panggil pokok kurma yang ada di hujung sana datang pada aku, dia datang. Kau percaya pokok kurma berjalan? Kata ini ajaib akan berlaku kot. Nabi tahu pokok kurma datang ke sini. Pokok kurma angkat dia punya akak dia berjalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu. Dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekap jalan, dia bercakap. Dia kata apa? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan engkau Rasulullah. Terkejut dia. Pokok kurma bercakap. Tu Nabi kata apa? Pergi kembali pada tempat kamu. Kembali balik. Masuk balik. Ajaib kata Rukanah. Dan waktu itu Rukanah masuk Islam dalam sebagian pandangan. Pandangan lain kata Rukanah tak masuk Islam. Dia tetap menolak Nabi SAW. Rukanah 3 meter tinggi. Sayyidina Abbas 3 meter. Sayyidina Abbas ni siapa? Pak menakan Nabi SAW. Ayah kepada Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin ayah dia, Abbas. Sayyidina Abbas 3 meter tinggi dia. Lagi siapa lagi? Sayyidina Umar Al-Khattab 3 meter. Sayyidina Umar diriwayatkan kalau dia naik kuda ataupun unta, kaki dia akan terseret di bawah. Seret di bawah. Macam kita naik Honda bulat 60. Honda bulat, macam kita naik Honda bulat. Kita tinggi naik Honda bulat, seret kaki kita. Tu Sayyidina Umar, dia tak perlu panjat kuda tu, dia kangkah yang masuk. Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab tu orang takut pada dia, pahlawan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Dikatakan kekuatan Sayyidina Umar, dia di antara tugas-tugas dia adalah pancung orang. Sayyidina Umar kalau depan dia ada 7 orang, contoh 7 orang, sekali dia angkat pedang dia, dia lipas 7 bala tu putih. Kekuatan Sayyidina Umar, dia angkat sekali tu semua putih. Tajam pedang dan juga kuat kekuatannya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Orang gerun pada Sayyidina Umar. Satu Sayyidina Umar waktu mana nak hijrah, dia berdiri di depan Kaabah sana, depan orang ramai. Dia kata apa? Aku nak berhijrah ikut Muhammad Rasulullah. Orang ni hijrah ke belakang, tak berani, takut. Tapi dia hijrah depan-depan orang. Dia kata aku ni nak hijrah, nak pergi ke Madinah. Siapa nak halang aku, kata dia. Siapa yang nak anak dia jadi yatim, isteri dia jadi janda, silakan. Siapa tak berani, semua diam. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sangat berani, sangat kuat. Okey, jadi 3 meter Sayyidina Umar. Itu di antara orang yang sangat tinggi. Tetapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Sayyidina Umar, duduk dengan orang yang sangat tinggi ni, akan dilihat Nabi lebih tinggi. Itu hadis. Ada hadis yang lain ada. Nabi kalau berjalan dengan orang tinggi, akan dilihat Nabi tinggi. Tapi Nabi tak 3 meter. Nabi pertengahan saja. Pertengahan pun tinggi sikit lah, pertengahan yang tinggi sikit. Tapi kalau Nabi jalan dengan orang yang sangat tinggi, Nabi dilihat lebih tinggi. Mukjizat. Bukanlah Nabi jadi memanjang badan Nabi, tidak. Tapi memang dilihat macam tu. Macam mana? Allah alam. Mukjizat. Kalau Nabi duduk dengan orang yang duduk, kan orang tinggi kalau duduk tinggi juga, tapi nampak Nabi lebih tinggi. Ini Allah buat untuk Rasulullah. Kenapa? Allah nak tunjuk kemuliaan Nabi. Allah tak mau Nabi dilihat rendah. Dan Allah tak mau Nabi ni direndahkan oleh orang. Orang kata, Nabi ni aku tinggi pada Nabi. Tak boleh. Nabi lebih tinggi. Sebab tu Allah juga buat pada Rasulullah SAW. Allah buat apa? Allah buat Nabi tak ada bayang. Supaya orang Yahudi, orang yang musuh-musuh Islam, kalau dia tak boleh buat Nabi, dia tak bijak bayang Nabi. Dan Nabi itu tak ada bayang. Kenapa? Dia nur. Nur dengan nur tidak ada bayang. Nabi SAW juga, Allah buat pada Rasulullah ni keistimewaannya. Nabi SAW pernah satu hari Nabi pergi rumah seorang sahabat. Pintu rumah dia tu rendah. Kalau masuk kena tunduk. Nabi tinggi sikit. Dan Nabi nak masuk dekat rumah pintu sahabat ni, Nabi tak tunduk pun. Nabi tak tunduk. Allah selamat. Tapi pintu itulah yang meninggi. Macam ni pintu Nabi macam ni tinggi kan. Nabi nak masuk, elok sampai depan pintu macam tu. Lepas tu pintu turun balik. Dan sahabat semua kena tunduk. Itu Nabi SAW. Allah tak mau jadikan pada Nabi tunduk pada pintu macam tu. Kerana dia tinggi, dia agung. Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi dalam hadis ni, Nabi tidak terlalu tinggi. Kerana terlalu tinggi kurang elok lah. Yang kedua, tidak terlalu rendah. Laisa wala bil qasir. Tidak terlalu rendah. Terlalu rendah tidak. Allah SWT. Terus Allah SWT. Wala bil abi amhaq. Dan Nabi SAW itu tidak putih macam retah. Retah buku kita tu, wajah Nabi, kulit Nabi tak putih macam tu. Tapi putih Nabi SAW kemerah-merahan, bukan putih macam tepung. Itu tak elok lah. Terus, dan Nabi SAW wala bil adam. Warna Nabi tu, warna kulit Nabi ni tak adam. Maksudnya tak warna tanah, koko gelap. Warna adam dia panggil, tanah.
Dan Nabi SAW juga wala bil ja'dil qata', rambut Nabi tak kerinting, tak terlalu kerinting, tak kerinting macam tu. Allah SWT. Dan wala bisabti, dan tidak lurus. Ini sifat rambut Nabi. Rambut Nabi tak kerinting, dia panggil afro, buat twitis dalam tu. Itu rambut Nabi macam tu lah. Twitis boleh apa? Twistis. Apa? Tak. Jadi ada kilat-kilatnya. Rambut Nabi tak macam tu. Dan rambut Nabi tak lurus. Lurus ni apa? Straight hair. Tidak. Macam mana rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ikal mayang, bergelombang. Dalam hadis yang lain, seumpama padang pasir yang macam ombak tu. Tu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ketak tu. Dia ikal mayang lah kalau orang kata. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sedang. Terus, dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda Rasulullah ketika umurnya 40 tahun. 40 tahun turun wahyu. Waktu tu Ramadan, hari Isnin. Nabi kata Allah turunkan wahyu pada Quran, diturunkan pada hari Isnin. Malam tu malam disebut Lailatul Qadar. Waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Gua Hira. Terus baginda tinggal di Mekah selama 10 tahun. Kalau ikutkan 13 tahun. Tapi kenapa disebut 10 oleh Sayyidina Anas? Kerana ini panggil uslub ataupun cara dalam bercakap. 3 tu tak dikira, dikira 10. Contoh, kita pergi kedai runcit, kita beli gula. Gula kita beli sekilo 300 gram. Sekilo 300 gram. Kita keluar daripada kedai, kawan tanya, gula beli banyak mana tu? Kita kata sekilo kenapa tak sebut 300 gram? Lebih 3 tu tak sebut dah, kira sekilo lah. Itu cara Sayyidina Anas cakap macam tu. Terus, dan di Madinah 10 tahun. Ini betul, memang 10 tahun. Okay, terus maka Allah mewafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam pada umur 60 tahun. Kenapa disebut Siti Nasanah 60 tahun? Tak mahu sebut yang 3 tu. Tak mahu sebut yang 3 tu. Itu cara uslub Sayyidina Anas bin Malik bercakap. Terus, dan tiada uban di atas kepalanya dan janggutnya melebihi 20 helai. Walaupun Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam wafat pada umur 63 tahun, janggut dan kepalanya tak lebih 20 helai uban. Di janggut ada sikit, dipanggil pelipis ni, ada sikit. Tengah ni tak ada uban, tapi ni ada sikit. Semua lebih kurang Sayyidina Anas kira tak sampai 20 helai. Walaupun Nabi wafat umur 63. Maksudnya Nabi bukan orang biasa, Nabi luar biasa. Kalau orang biasa 63 tahun, uban banyak. Tapi Nabi tak makan tua. Dia muda sampai anak umur 63 tahun. Allah pelihara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia rasul dan Nabi. Yang kedua, supaya orang tak kutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tak kata Nabi ni dah tua lah, dah tak larat lah. Tak. Kuat dia sampai wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muda dia sampai wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan rasa kurang pula kalau kita tua. Saya pun makin tua, kita pun semua makin tua. Kenapa kita tak macam Nabi? Nabi tak sampai 20 helai uban waktu Nabi wafat. Kita lebih lah. Kenapa kita tak sama dengan Nabi? Kerana bila ada beza baru kita nampak. Bila kita nampak kita ni tua, baru kita nampak luar biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau semua sama dengan Nabi, tak nampak luar biasa. Nampak biasa. Sebab semua orang macam tu juga. Nabi luar biasa. Tak sampai 20 helai uban di Allah, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kepala atau di janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Sayyidina Muhammad. Dan ini juga dalil kata ulama, Sayyidina Anas bin Malik sangat cinta Nabi. Kita kalau cinta pada seorang, kita akan ambil berat tentang dia. Uban pun kira cinta sangat-sangat, tambah ibadat Nabi, cara Quran Nabi, cara akhlak Nabi, lagi ambil berat yang tu. Ni uban pun ambil berat. Cintanya para sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, kita kalau cinta pada seorang, kita akan nak tahu biodata ataupun tentang diri orang tu. Itu cinta dia panggil. Ini cinta Sayyidina Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan kita sambung sikit. Allah Sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 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 الله أكبر، الله أكبر. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة فضيلة وشرف وبعض مقام محمد إنك لا تخرج من Habib li wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua kita ambil sikit lagi masa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Humayd bin Mas'adah Al-Basri qala hadatsana Abdul Wahhab Al-Thaqafi an Humayd an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bitawil wala bil qasiri hasan al-jismi wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabatin asmar al-lawn idza masya yatakaffa. Sayyidina Anas bin Malik menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana tingginya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sederhana. Tubuhnya cantik. Nabi ni hasanal jismi. Tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cantik. Potongan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua cantik, indah. Tegak bidang dada Nabi, kakinya, tangannya, lengannya, kepalanya, badannya, semua nampak cantik. Semua nampak elok. Potongan-potongan semuanya nampak cantik, kemas, sempurna. Itu badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu rambutnya tidak kerinting dan tidak pula lurus. Sama macam di sebelumnya. Kulitnya putih kemerahan. Dan bila sebab itu Nabi ni putih kemerahan dia punya wajah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau marah atau malu akan dilihat di wajahnya. Nabi kalau marah, wajahnya yang putih akan nampak kemerah-merahan. Kenapa? Orang kalau putih kemerahan, kalau dia marah akan nampak merah muka dia. Dan putih kemerahan itu adalah kulit paling cantik kata ulama. Dan putih kemerahan kebanyakannya adalah orang Syria. Putih kemerahan ni kebanyakan orang Syria. Itu kulit paling cantik di dunia ni, putih kemerahan. Tetapi di akhirat yang paling elok bukan putih kemerahan, putih kekuningan. Tapi jangan duk bayang kuning macam kunyit pula tu. Siapa mau macam tu? Ni kuning akhirat yang elok lah.
Bukan kuning dunia, putih ke kuning-kuningan, lawa tu segak. Dan kita di akhirat nanti, kita semua dimudahkan balik. Kalau kita ahli syurga, sama juga ahli neraka. Yang kedua, Allah akan elokkan rupa kita, wajah kita dan juga tubuh badan kita, semua akan elok sempurna. Elok okey. Allah senang. Jadi Nabi SAW itu putih kemerahan. Nabi kalau marah nampak merah muka dia. Dan yang kedua, Nabi kalau malu nampak merah muka dia. Nabi pernah ditanya oleh seorang wanita, "Wahai Rasulullah, apa hukum dia haid?" Nabi tak haid sekian-sekian hukumnya, hari sekian-sekian, tempoh sekian-sekian. Wahai Rasulullah, dia nak tanya lebih dalam. Merah muka Nabi SAW, Nabi malu. Nabi kata, "Wahai Aisyah, ambillah muslimah ini, masuk ke bilik sana, terangkan kepada dia." Itu Nabi SAW malu, Nabi SAW. Okay, terus Allah senang. Allah senang. Dan baginda berjalan sedikit condong ke hadapan. Idza masya takaffa. Nabi kalau berjalan dia lebih ke depan. Macam tu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus kita ambil satu hadis lagi tu kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi qala hana Muhammad bin Bashar qala hana Muhammad bin Ja'far qala hadathana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu al-Barra' bin Azib yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain azim al-jummah ila syahmati udhunayhi al-yusra alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qatu ahsana minhu. Sina Al-Barra' bin Azib. Al-Barra' sahabat, Azib ayahnya pun sahabat, keduanya sahabat. Dan dua orang pernah menyertai jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sederhana tinggi. Bidang dadanya. Nabi itu bidang dadanya tegak. Menunjukkan kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu bang Khandaq, as-sahabah dia kurang 800 orang korek parit. Tiada jumpa dekat dalam parit itu satu batu yang sangat besar. Dipecahkan, cuba nak dipecahkan 800 orang tak pecah. Dan kena pecahkan batu tu. Kenapa? Nanti akan masuk kuda ataupun orang pijak atas batu dan akan masuk dalam Madinah. Ini strategi perang. Allah SWT nak jaga bumi Madinah. Waktu itu mereka mengadu kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, batu tak pecah, kerah, besar, 800 orang tak pecah, wahai Rasulullah." Waktu itu Nabi SAW keluar daripada kemahnya. Apa Nabi buat? Nabi ambil satu penukul untuk hancurkan dia. Waktu Nabi angkat, waktu ini Khandaq ini, sahabat-sahabat semua lapar, tak ada makanan. Hampir semua sahabat yang korek parit ni, mereka ikat perut mereka dengan satu batu. Dah lemah dah, katak benda tak larat, tak lemah, 800 orang tak mampu dah. Waktu Nabi turun, Nabi angkat penukul Nabi SAW, terangkat baju Nabi, dilihat di perut Nabi ada 2 ketul batu. Nabi lagi lapar, tapi kuat Nabi SAW. Dia angkat, Nabi pecahkan. Waktu Nabi pecahkan, keluar cahaya. Maksudnya 800 orang nak pecahkan batu yang besar, tak pecah. Nabi SAW pecah. Ni kuatnya Nabi SAW, bukan biasa-biasa Rasulullah. Nabi SAW pernah Abu Jahal, dia hutang dengan orang. Abu Jahal, orang tu hutang, dia hutang dengan orang. Dia janji nak bagi tempoh sekian. Waktu orang tu nak minta tuntut dekat Abu Jahal pemain dia. Abu Jahal ni kuat, dia pun pahlawan. Kata Abu Jahal, "Aku tak hutang kau pun, engkau berani kau minta pada aku." Akhirnya orang ni cari Nabi Muhammad untuk bela dia. "Wahai Rasulullah, Abu Jahal hutang aku, dia tak bayar, wahai Rasulullah." Merah muka Nabi, marah Nabi. Nabi pergi ke rumah Abu Jahal, Nabi panggil dari luar. Dia panggil, "Abu Jahal." Waktu tu kata Abu Jahal, "Aku dengar suara Muhammad penuh dalam rumah aku." Kuat suara Nabi SAW. Padahal Nabi cakap pelan. Dia Abu Jahal keluar, Nabi genggam, cekak baju sini. Nabi angkat Abu Jahal, yang besar tu Nabi angkat dan Nabi hentak dekat dinding. Nabi kata, "Bayar hutang dia." Bayar terus. Kata keluar. Berapa bayar? Kekuatan Nabi SAW. Itu kuatnya Rasulullah SAW. Okey. Sikit lagi ya. Aku tidak pernah, Allah SWT, dia tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Macam mana ni? Yang mana ni? Di setiga tidak baca. Okey, terus. Okey, dadanya bidang, rambutnya lebat menyentuh ujung telinga. Rambut ujung telinga. Allah SWT. Apa maksud rambut ujung telinga? Nabi ada waktunya Nabi simpan rambut depan ni panjang, belakang ni tak panjang sangat, macam pendek sikit. Lepas tu Nabi selalu ambil rambut yang panjang depan ni, Nabi ambil, Nabi ke belakang, dan yang ke depan ni dia akan menyentuh cubung telinga sana.
Itu cara Nabi SAW. Ada pula style rambut Nabi sampai ke bau. Bila Nabi berjalan, yadribu mankibai, akan memukul-mukul bau Nabi. Lembut rambut Nabi SAW. Okay, ya. Saya dulu mengaji Syama'il, saya kata Masya Allah, ada orang rambut macam ni? Ada orang rambut macam ni? Rambut panjang dekat bau, dia berjalan, lembut mukul kata. Satu hari saya duduk di Masjid Zahir di Kedah, masjid yang sangat barakah. Ramadan kata salah saya duduk seorang-seorang. Tiba-tiba lalu depan saya seorang macam tu. Tak nampak muka dia siapa. Sebiji rambut macam Rasulullah, ikal mayang ke tu. Saya kata siapa ni? Dia jalan laju. Tak tahu orang ke malaikat, wallahu alam. Waktu terbayang, oh, Rasulullah macam ni. Wallahu alam. Tapi saya pernah jumpa orang macam tu. Rambut diikal mayang sampai bau, dia jalan naik situ. Mukul bau dia. Rasulullah macam tu. Di Selangor ada tak Selangor? Ada tak? InsyaAllah kita cari nanti kalau ada. Tu rambut Nabi SAW lembut. Okay, ya. Terus yang terakhir, Allah SWT, baginda memakai pakaian berwarna merah. Satu hari Nabi, kata Sayyidina Bara' bin Azib, Nabi pakai baju warna merah. Dan merah ni bukan merah terang. Dia merah, kata ulama, yang pudar. Merah cair lah. Dia bukan merah terang. Okay, ya. Nabi pakai warna merah. Aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang terlebih elok daripada Nabi SAW. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Nabi satu hari, kata Sayyidina Bara' bin Azib, pakai baju warna merah. Waktu aku tengok, elok sungguh Rasulullah. Dan tidak ada orang elok, cantik, indah, tampan macam Nabi SAW. Dia paling tampan, pakai baju warna merah. Jadi Nabi SAW. Jadi insyaAllah kita akan sambung nanti hadis-hadis seterusnya dengan syama'il Nabi SAW. Semoga dengan belajar syama'il kita dapat cinta Rasulullah, dapat menghayati kehidupan mulia Rasulullah, dan kita dapat mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Semoga dengan belajar yang kita syama'il, kita dapat bersama dengan Rasulullah SAW nanti di akhirat dalam syurga. Kerana ini bukti kita cinta Nabi Muhammad, kita nak kenal Nabi SAW. Saya yakin Tuan Imam, Bilal yang ada, semua yang hadir, muslimin dan muslimat, semua cinta Nabi Muhammad. Kalau tak cinta Nabi Muhammad, saya baca satu hadis semua dah keluar. Apa ni cerita pasal Nabi Muhammad ni? Saya tahu lah pasal perang ke apa kah? Contohlah kan, Allah SWT. Saya tahu lah isu semasa ke apa kah? Isu semasa dengan Nabi Muhammad lebih baik. Kita cerita isu semasa mungkin serabut hati kita. Cerita tentang Nabi Muhammad tenang hati kita. Nabi SAW. Jadi saya yakin semua cinta Nabi. Semua nak dengar lagi, seronok. Ini pencinta Rasulullah SAW bersama kita pada malam ini. InsyaAllah semua akan bersama dengan Nabi SAW nanti di akhirat. Akan masuk syurga dengan Nabi SAW. Maka dengan belajarnya tentang Rasulullah, perbanyakkanlah salawat pada Rasulullah. Banyakkan salawat pada Nabi SAW. Jangan tinggal salawat. Paling kurang sehari lah, paling kurang 300 kali. Paling kurang lah tu. Paling kurang juga lah 100 kali, paling kurang. Jadi banyakkan salawat pada Nabi SAW sehingga Allah cahayakan hati kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah angkat segala wabak, segala balak, segala penyakit yang ada pada kita, pada masyarakat kita. Dan semoga dengan banyakkan salawat pada Nabi SAW, Allah satukan hati umat Islam yang sedang berpecah. Semoga dengan banyakkan salawat pada Nabi SAW, Allah masukkan dalam hati kita kasih sayang sama kaum muslimin, kasih sayang kepada keluarga, kasih sayang pada isteri, kepada anak-anak, dan kepada saudara-saudara kita. Semoga dengan banyakkan salawat pada Nabi SAW, Allah masukkan dalam hati kita hidayah, nur yang menyebabkan kita tak akan tersesat dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Dan semoga dengan banyakkan salawat pada Nabi SAW, Allah jadikan hati kita hati yang ada tauhid kepada Allah, yang benar, jujur. Dan Allah jadikan hati kita hati yang teguh imannya dan tidak terpengaruh dengan Dajjal, tidak terpengaruh dengan Yahudi, Nasrani, tidak terpengaruh dengan musuh-musuh yang ingin merosakkan umat Islam. Dengan banyakkan salawat pada Nabi SAW, semoga Allah angkat segala masalah kita, segala musibah yang tertimpa kita, serabut yang ada dalam hati kita, duka cita yang ada pada kita. Dan semoga dengan salawat pada Rasulullah, Allah ampunkan semua dosa kita, yang kecil dan yang besar, yang kita sengaja ataupun tidak sengaja, yang tersembunyi ataupun yang kita zahirkan, semua Allah hapuskan mudah-mudahan. Dengan banyakkan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.